lebih 1,000 orang kanak-kanak di bawah umur 5 tahun maut akibat penyakit yang berpunca daripada sumber air kotor. Mari berinfak bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia dengan membina wakaf telaga air bersih buat mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Jangan lepaskan peluang untuk mendapat pahala berterusan. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.global-ihsan-relief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Rancangan ini dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Sediakan iftar dan sahur kepada mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Tazkirah Ramadan, Ustaz Muhammad Rozi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد. Sidang pendengar IKIM FM, inspirasi Ramadan Anda. Di antara kemuliaan, keutamaan, keistimewaan Ramadan Al-Mubarak adalah tentang Al-Quran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. Al-Quran itu daripada Allah Azza wa Jalla turun melalui perantaraannya malaikat terbaik Allah Jibril alaihi salam, turun kepada makhluk Nabi Rasul terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun pada malam terbaik Lailatul Qadar, turun kepada umat yang terbaik kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, turun kepada kita umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diangkat sebagai umat yang terbaik. Maka bersabitan dengan Al-Quran segala-galanya terbaik. Maka kalau nak dicari-cari rumus untuk menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik, binalah kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Maka hiasilah setiap waktu dalam perjalanan saat demi saat di bulan ini dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Apa kelebihan keistimewaan Al-Quran sebagai pelaburan terbesar ini? Al-Quran itu satunya merupakan sumber syafaat di yaumil akhirah. Al-Quran itu kalam Allah. Membacanya disifatkan sebagai satu amal ibadah yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nanti Al-Quran akan datang membawa pertolongan, memberikan pertolongan syafaat dengan melepaskan pembacanya, orang yang membacakan Al-Quran dari kesusahan serta kesengsaraan. Malah Al-Quran akan menjadi pelindung. Al-Quran itu menjadi peguam bela di barzakh lagi, apatah lagi bila mana kita sudah dipindahkan ke yaumil mahsyar. Menjadi pelindung bagi pembacanya, orang yang melazimi, mulazamah, orang yang dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran di yaumil mahsyar, di mana ia akan menjadi pembela yang akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu mafhum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdaannya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang kepada kita, kepada pembaca ini sebagai syafaat, sebagai penolong. Kelebihan keutamaan Al-Quran sebagai pelaburan terbesar di Ramadan Al-Mubarak adalah sebaik-baik amalan. Amalan membaca Al-Quran itu sangat dituntut oleh syarak. Cuba kita perhatikan, di setiap malam ada orang yang bersungguh untuk menghabiskan pada bacaannya tarawih, menghabiskan 30 hari, 30 juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, bagus. Jangan dikatakan jangan dihalang. Kalau ada orang yang ingin tidak dibaca pada waktu lain, silakan. Tapi kalau ada orang yang berkomitmen untuk menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran pada bacaan di solat sunat tarawih, alhamdulillah, itu yang disarankan. Tapi diukurlah kepada kemampuan masing-masing. Tidak berkemampuan kerana itu bahagian daripada solat yang sunat. Tapi
jangan dilarang. Kerana nak mengambil manfaat bulan ini, bulan diturunkan Al-Quran. Bahkan menghabiskan 30 juzuk Al-Quran pada setiap rakaat, pada binaan solat-solat sunat tarawih di malam-malam Ramadan, itu juga disarankan dalam agama kita. Al-Quran juga mampu memberikan kemuliaan. Berbicara tentang keistimewaan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran, Al-Quran itu akan menyebabkan seseorang itu yang membacanya diberikan kemuliaan, diberikan ganjaran yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, imam mazhab kita secara fikih. Imam Syafi'i kalau di bulan yang lain 1 hari sekali dihabiskan. Tetapi di bulan Ramadan Al-Mubarak 60 kali sepanjang 30 hari. Bermakna setiap hari 2 kali dikhatamkan Al-Quran. Punyalah para ulama itu mencintai Al-Quran. Kadar kedekatannya dengan Allah terukur seberapa dekat dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu orang yang kita lihat, contohnya itu banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Orang yang mendampingi Al-Quran tidak akan dibiarkan hidup melata di atas muka bumi, gelandangan dan lain sebagainya, direndahkan, disisihkan. Bahkan mereka ini diangkat ke permukaan, sehingga akan diberikan sesuatu sanjungan, walaupun tidak diinginkan, tetapi dimuliakan kerana mulianya Al-Quran. Ganjaran di dalam Al-Quran tidak dikira dari sudut surah, bukan dihitung pahalanya berdasarkan ayat, tidak berdasarkan kalimah, tetapi ganjaran yang Allah persiapkan bagi orang yang membacakan Al-Quran itu kepada setiap butir hurufnya Al-Quran. Masya Allah, hebat dan mulia istimewanya Ramadan yang telah disediakan Allah. Pada setiap butir huruf bacaan Quran itu adanya gandaan pahala yang banyak yang Allah siapkan kepada orang yang membacanya. Apa keistimewaan lain Al-Quran yang diangkat menjadi pelaburan terbesar di dalam bulan Ramadan ini? Pastinya yang terkait dengan urusan qalbu, urusan jiwa. Orang yang membacakan Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan keharuman jiwa. Lihatlah kalau sampai kita mendengarkan Al-Quran, tidak terdidik hati kita, tidak memberikan ketenangan kepada hati kita, itu petanda hati kita sedang bersarang dengan maksiat yang sangat tebal, yang harus dikikis, yang harus dibuang. Supaya bila mana kita mendengarkan Al-Quran, timbulnya ketenangan, datangnya ketenangan. Kerana perumpamaan bagi orang yang membacakan Al-Quran itu seperti buah-buah yang harum, rasanya lazat. Orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, baunya tidak begitu harum, tetapi manis rasanya. Orang munafik yang membaca Al-Quran ibarat buah raihan, disebut raihanah itu, buah yang berbau harum tetapi rasanya pahit. Tapi bagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, tak ubah seperti buah, ada yang jenis buah peria, tidak berbau, rasanya cukup pahit. Itu antara mafhum daripada sabdaan satu hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Maka Al-Quran itu akan memberikan keharuman jiwa dan tidak sedikit akan memberikan ketenangan. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW ada memberikan satu sabdaan yang maksudnya seorang lelaki yang sedang membaca surah Al-Kahfi, satu surah di dalam Al-Quran, dan bersamanya seekor kuda yang terikat dengan tali yang panjang. Tiba-tiba kepulan awan datang menutupi kuda dan berputar di sekitar kudanya. Keadaan ini membuatkan kudanya lari. Apabila tiba waktu pagi, beliau datang menemui Nabi SAW, lalu Nabi memberikan sabdaannya, memberikan kalimahnya. Itulah ketenangan yang diturunkan bersama Al-Quran. Maka lain sifatnya binatang, tenangnya itu. Kalaulah binatang itu senang dengan seseorang itu, bergeraknya. Kita lihatlah kalau kucing kan, dia bukan sama macam sifatnya manusia. Tenangnya manusia itu, dia senyum, tidak bergerak. Tapi kalau sifat binatangnya pun begitu, apa beza manusia dengan binatang kan? Tapi kalau binatang itu bergeraknya sampai tidak senang duduklah kita katakan, itu petanda binatang itu pun tenang, diturunkan bersama Al-Quran, didengarkan bacaan Al-Quran. Manusia itu akan beroleh ketenangan secara fitrah kan? Sekiranya fitrah rohaninya itu terisi subur dan sihat. Dan ini tidak lain bukan asbabnya adalah
kedekatannya dengan Al-Quran. Al-Quran itu senjata yang akan menumpaskan musuh-musuh jiwa yang bersarang dalam diri kita. Baik namanya syaitan yang membisikkan keburukan maupun nafsu yang telah menjadi darah daging kita. Dan kalau tidak keterlaluan, bahkan boleh kita angkat kalimah ini, Al-Quran itu mampu menjadi penawar kepada hati, fikiran, sehingga kan akan bernatijah kepada ketenangan yang tidak boleh didapatkan dengan interaksi kepada benda-benda ataupun perkara-perkara yang lain. Ada juga yang menyebutkan kelebihan daripada orang yang suka membacakan Al-Quran itu tentang rumahnya bercahaya. Apa maksudnya rumah bercahaya ini? Bukanlah secara zahir ya. Tapi Al-Quran itu, bacaan Al-Quran merupakan satu amal ibadah yang akan memberikan faedah dan manfaat kepada pengamalnya. Memberikan cahaya yang terang itu adalah di hati pembacanya. Kadang-kadang tampak kalau kita lihat anak-anak yang menghafaz Al-Quran, kita memandang wajah redupnya itu Masya Allah tenang. Bahkan kita melihat para ulama yang di dadanya tersemat Al-Quran tenang. Ketenangan itu datang daripada asbab nur Al-Quran. Begitulah nanti barangkali perjalanan di barzakh. Orang yang sudah hidupnya mendekatkan diri dengan Al-Quran, inilah yang akan menjadi penyelamat kita barangkali. Yang akan memberikan syafaat kita bila mana kita berada di dalam barzakh nanti. Maka kurang apa lagi dalam hidup kita ini untuk memanfaatkan waktu belajar tentang ilmu Al-Quran. Berapa ramai orang yang saat ini kadang-kadang sudah puluhan tahun bekerja, habis pension dan sebagainya, hanyalah mampu menyelak-nyelak Al-Quran itu. Nak dibacakan terkumat kami, kadang-kadang payah. Berfikirlah, sudah dihidupkan oleh Allah, diberikan kemampuan itu dan ini. Tetapi apa yang menghalang kita daripada membina kemampuan untuk membacakan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran? Maka dijadikan sebagai semangat untuk kita bina kedekatan dengan Al-Quran. Wujudkanlah halaqah-halaqah, carilah guru-guru yang boleh mengajarkan kita Al-Quran. Biar lambat asalkan sampai kepada tujuan dan destinasinya. Kerana tujuan kita adalah Allah. Kalau Allah ingin memberikan kemudahan, insya-Allah mudah kita belajar. Tetapi kalaupun diberikan kesukaran, ingatlah itu juga bahagian anugerah daripada Allah untuk dilihat kesungguhan kita membina kedekatan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu pelaburan terbesar di bulan Ramadan. Maka tingkatkan motivasi untuk menghabiskan, mengkhatamkan Quran di bulan ini dan terus disambung kepada bulan-bulan yang lainnya, insya-Allah. Tazkirah Ramadan di Kim FM, inspirasi Ramadan anda mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Rebut ganjaran pahala dengan menaja iftar dan sahur sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Tahukah anda bahawa setiap hari lebih 1,000 orang kanak-kanak di bawah umur 5 tahun maut akibat penyakit yang berpunca daripada sumber air kotor? Mari berinfak bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia dengan membina wakaf telaga air bersih buat mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Jangan lepaskan peluang untuk mendapat pahala berterusan. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.global-ihsan-relief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Ikuti kami di X @ikimfm_my. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali reda kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
Sedang pendengar sekalian, dalam ayat ini Allah bercerita kepada kita mengenai siapakah sebenarnya golongan Yahudi dan Nasara. Mereka ini tidak akan berhenti berusaha menjauhkan kita daripada Islam. Mereka akan cuba mengajak kita kepada agama mereka dan cara hidup mereka. Kita akan diajak berfikir seperti mana mereka berfikir, berpendirian seperti mereka dan bertindak, bahkan sehingga lebih parah, hingga cara kita beragama pun mereka akan pengaruhi. Sedar kita bahawa Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahawa mereka akan cuba menggoda kita, mempengaruhi kita sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga dikatakan kalau mereka masuk lubang biawak pun kita akan tetap menuruti mereka. Oleh sebab itu, sehari semalam bila kita solat, Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita dalam solat membaca suratul Fatihah, dan dalam suratul Fatihah kita akan menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tahu tak? Itulah dia golongan Yahudi dan Nasara. Maka dengan itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan Allah daripada godaan dan pengaruh mereka. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Masjid Jami' Sultan Ibrahim Muar, Johor, salah satu daripada binaan dan bangunan bersejarah di daerah Muar ialah Masjid Jami' Muar atau Masjid Jami' Sultan Ibrahim Muar. Ia terletak di Bandar Maharani Muar, di negeri Johor. Lokasi masjid ini adalah di Jalan Petri, berdekatan dengan muara Sungai Muar. Masjid Jami' Muar yang pertama dipercayai dibina sekitar tahun 1884 dan 1887. Letaknya masjid asal ini ialah dalam kawasan balai Masjid Jami' yang ada sekarang. Ia juga dikenali sebagai Masjid Kubur kerana terdapat kubur-kubur di perkarangan masjid ini. Dalam Hikayat Johor kedua oleh Meja Datuk Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman, ada disebutkan tentang masjid ini. Di antaranya, ada pun bandar yang ternama dalam Muar dinamakan Bandar Maharani, dibuka pada tahun 1884. Tetapi pada tempoh baginda almarhum Sultan Abu Bakar itu mangkat, belumlah ada rumah sewa daripada batu, melainkan rumah tiang kayu 2 lapis beratap genting. Pejabat kerajaan rumah atap di tanah berdinding papan dan masjid bertongkat batu beratap genting. Masjid Jami' Muar adalah merupakan nama pertama yang diberikan sempena pembuatan masjid dan merupakan masjid yang tertua di daerah Muar ini. Pembinaan ini dibina pada hari Ahad bertarikh 21 Rejab 1343 Hijriah bersamaan 15 Februari 1925 dengan pembiayaan Kerajaan Negeri Johor dan Khairat Ahli Negeri Johor Darul Ta'zim. Seni bina masjid ini telah dilukis oleh pelukis Johor pada masa itu, iaitu Encik Sulaiman bin Haji Ilyas. Pembinaan tersebut diketuai oleh Meja Al-Haj Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Masjid Jami' Muar telah dirasmikan dengan nama Masjid Jami' Bandar Maharani oleh Pemangku Raja Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor ketika itu, bersama-sama Menteri Besar Datuk Mustafa bin Datuk Jaafar pada hari Jumaat jam 11 pagi pada 29 Ramadan 1347 Hijriah bersamaan 28 Februari 1930.
Antara keunikan masjid ini ialah sebuah jam matahari yang ditempatkan di luar pekarangan masjid. Suatu masa dahulu, ia digunakan bagi menentukan masa dan waktu solat. Pelbagai aktiviti berkaitan agama Islam telah diadakan di sini. Antaranya ialah sambutan Maulidur Rasul. Di masjid ini juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar telah berkenan mengisytiharkan Muar sebagai bandar diraja Johor pada sambutan Maulidur Rasul 1433 Hijriah bersamaan pada tahun 2012. نصائح رمضانية. اعلم أن يوم العيد يوم شكر للرب، فلا تجعله يوم انطلاق مما حبست عنه نفسك في هذا الشهر. تذكر وأنت فرح مسرور بيوم العيد إخوانك اليتامى والثكالى والمعدمين، واعلم أن من فضلك عليهم قادر على أن يبدل هذا الحال، فسارع إلى شكر النعم ومواساتهم. احذر من الفطر دون عذر، فإن من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صوم الدهر كله ولو صامه. اجعل لنفسك نصيبا ولو يسيرا من الاعتكاف. يحسن الجهر بالتكبير ليلة العيد ويومه إلى آداء الصلاة. اجعل لنفسك نصيبا من صوم التطوع، ولا تكن عهدك بالصيام في رمضان فقط. حاسب نفسك في جميع أمورك، ومنها المحافظة على الصلاة جماعة، الزكاة، صلة الأرحام، بر الوالدين، تفقد الجيران، الصفح عمن بينك وبينه شحناء، عدم الإسراف، تربية من تحت استجابتك وفرحك بالنصح، الحذر من الرياء، حبك لأخيك، الاهتمام بأمور إخوانك المسلمين، عدم صرف شيء مما وليت عليه لفائدة نفسك، سعيك بالإصلاح، عدم غيبة إخوانك، تلاوة القرآن وتدبر المعاني، الخشوع عند سماعه. رمضان كريم. Bercakap tentang halal analisis ni, kebanyakan orang tak kira sama ada dia Muslim atau non-Muslim, bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal, biasanya orang yang skop nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja. Biasanya orang yang nampak. Ikuti rancangan Halal Profesional setiap hari Rabu pada jam 3.10 petang. Halal Profesional, satu kerjaya, prestige dan global. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Mawib menawarkan bantuan am persekolahan tahun 2024. Dibuka kepada pelajar-pelajar sekolah di dalam wilayah persekutuan dan di luar wilayah persekutuan. Syarat permohonan: beragama Islam, bermastautin di wilayah persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan masih menetap, tertakluk kepada kiraan had kifayah yang telah ditetapkan. Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh didapati di www.maiwp.gov.my. Tarikh tutup permohonan 19 April 2024. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Ikuti kami di link bio www.sleek.bio/IKIMFM. Anda kini bersama Siti Rohani Surani di Inspirasi Jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda.
cinta banyak jenis kan? Semuanya penting belaka. Cinta kepada alam, ya, cinta kepada ibu ayah, kepada adik-beradik, kepada keluarga, kepada pasangan, dan cinta terbesar dalam hidup kita, apa tahu pendengar, adalah cinta Allah. Setiap yang berlaku dalam perjalanan hidup kita adalah kerana kasih sayangnya. Ikim FM, inspirasi Ramadan anda. Sengsara dalam mencari bahagia, terasa bagai bayang-bayang gelap walau di suluh cahaya. Pepasir pantai pun berubah apabila hakikat melanda. Ketenangan yang kau cari terpancar di lorong sufi. Kau hiasi rumah kasih abadi, sering menghiasi singgasanamu. Kau berjaya merubah segala. Kasih semalam menjadi esok. Kelunakan tangisan kasihmu dalam simpuhan ketaatan, bagi mengharapkan keredaan darimu Tuhan pencipta alam. Rabbi Adul Adawiyah, serikan yang tercipta. Sungguh agung pengabdianmu, kau berjaya menjadi iktibar. Sepanjang zaman, ayo bersama kita susuri
Muhammad ya Rasulullah.